Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Kita akan mula kejap lagi, lebih kurang 1 minit. Sementara itu kita tunggu kawan-kawan. Siapa yang ada ni boleh tutup mic kejap lagi. Kita baca doa. Bila Sazah nak tanya apa-apa, baru buka mic Atau awak ada nak tanya apa-apa, boleh buka mic. Okey. Tutup mic dulu supaya kita semua dapat dengar apa yang Sazah cakap. Alright. Okey, masa dah sampai. Okey, tadah tangan sama-sama, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang berikutnya mengenai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Okay, sebelum tu sekejap Sazah nak rakam sekejap. Kita akan belajar mengenai peristiwa kelahiran Nabi ni. Dia ada 3 peringkat. Sebelum, semasa dan selepas. InsyaAllah hari ni kita akan belajar peristiwa kelahiran Nabi sebelum dan semasa. Sebelum dan semasa. Kita jangan menaik apa-apa tumpukan perhatian betul-betul. Kejap lagi kita nak belajar mengenai tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum ni kita belajar yang sebelum cuti hari tu kita belajar tentang Nabi lahir pada hari Isnin, tahun gajah, waktu subuh. Hari Isnin, 20 April. Itu yang 12 Rabiul Awal. Itu yang kita belajar sebelum kita cuti hari raya baru ni. Jadi hari ni kita nak sambung berikutnya tentang
Orang kata peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, sebelum Nabi lahir apa yang berlaku? Orang nampak Sazah tak? Mana Ustazah? Sekejap, Sazah dia punya ni Sazah ni nanti sekejap. Sazah nak Nampak, berusaha sekejap. nampak. Sekejap. Sekejap nampak Sazah tak? Nampak. Okey. Nampak. Tak nampak. Okey. Tak nampak. Nampak. Tak. Nampak sekejap Sazah nak share sekejap. Sazah punya ada problem. Okey. Kita akan belajar peristiwa sebelum tentang peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Okey, awak tak nampak skrin ni depan ni. Tak. Sekejap, kenapa tak boleh share ni? Nampak. Nampak dah? Alright. Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey, tajuknya ialah kelahiran Nabi Muhammad. Kita akan mulakan dengan peristiwa sebelum kelahiran. Semasa ibu Nabi bernama Aminah binti Wahab mengandungkan Nabi. Ini masa Nabi belum lahir, Nabi masih berada dalam perut. Mak Nabi sentiasa bermimpi. Dalam mimpi mak Nabi Aminah ni, mimpinya meminta bila lahir je anak kamu nanti, kamu namakan anak kamu itu Muhammad.
namakan anak kamu Muhammad. Itu yang mak Nabi selalu mimpi. Jadi bila Nabi lahir sahaja, mak Nabi cakap dekat datuk Nabi, saya nak anak saya ni diberi nama Muhammad. Sofia, jangan type apa-apa yang Sofia. Tengok pada skrin yang Sazah bagi kat kamu tu. Mak Nabi nama Aminah, waktu mengandung dia bermimpi supaya namakan bayinya sebagai Muhammad. Pada masa tersebut orang Arab tak ada lagi yang bernama Muhammad. Jadi bila mak Nabi bagi tahu dekat datuk Nabi Abdul Muttalib namakan anaknya Muhammad, jadi Abdul Muttalib kata, oh ini nama yang sangat bagus. Ya, Muhammad ni sangat bagus, maksudnya yang terpuji, yang baik, ya, yang terpuji, orang kata sifatnya, perangainya. Jadi datuk Nabi dia sangat gembira bila dia dapat orang kata cucu lelaki. Dia sambil dia menggendong Nabi, dia keliling Kaabah sebanyak 7 pusingan. Dia seronok sangat, dia keliling Kaabah sambil bagi tahu, oh aku dapat cucu lelaki, aku akan namakan cucu aku ini Muhammad. Itu waktu Nabi dah lahir. Okey. Sebelum Nabi dilahirkan, berlaku satu peristiwa. Berlaku satu peristiwa besar di mana kisah seorang raja yang bernama Abrahah. Raja Abrahah ini berasal daripada Yaman. Raja Abrahah ni dia seorang raja di Yaman. Dia melihat setiap tahun orang akan pergi Mekah. Orang pergi ke Kaabah. Kaabah ni saja cerita warna hitam je, tak ada apa-apa yang istimewa. Itu bagi Raja Abrahah lah. Lalu Raja Abrahah ni dia rasa sakit hati, dia rasa marah dan dia tak suka. Lalu dia merancang dia nak menyerang Kaabah. Ini sebelum Nabi lahir ni, Nabi tak lahir lagi. Dia rancang dia nak menyerang Kaabah. Sebelum dia nak menyerang Kaabah, dia dah cuba macam-macam cara. Dia telah membina sebuah gereja. Sebab dia beragama Nasrani, beragama Kristian. Jadi dia buat gereja. Gereja dia ni bukan alang-alang. Dia buat daripada emas, dia buat daripada perak, cantik. Gereja dia disebut sebagai Al-Qalish. Gereja dia diberi nama Al-Qalish. Dibuat daripada emas dan perak. Maknanya cantik lah. Kaabah tu warna hitam je daripada batu. Tapi gereja Raja Abrahah ni dibuat daripada emas dan perak. Walaupun dia buat gereja cantik daripada emas dan perak, tetapi orang tak nak datang juga negara dia. Tu yang dia sakit hati ni. Kenapa aku buat cantik-cantik, buat daripada emas, buat daripada perak, kenapa orang tak nak datang? Orang nak pergi juga ke Mekah. Lalu dia kata, tak boleh jadilah. Aku kena runtuhkan Kaabah, lepas ni baru orang akan datang ke gereja aku. Itu yang dipikir oleh Raja Abrahah. Lalu dia mempersiapkan tentera-tentera dia nak pergi ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Sedangkan datuk Nabi pada masa itu adalah penjaga Kaabah. Lalu mereka berfikir macam mana kita nak mempertahankan Kaabah. Yang datang ini satu kerajaan yang besar, kerajaan yang hebat, dan datang pula dalam rombongan yang ramai, bilangannya ramai. Nampaknya kita tak mampu nak menentang Raja Abrahah dan tentera-tentera dia. Tetapi percubaan yang dibuat oleh Raja Abrahah dengan tentera-tentera dia gagal. Gagal kerana Allah telah membantu daripada usaha yang dibuat oleh Raja Abrahah tu untuk meruntuhkan Kaabah tidak terlaksana, tak tercapai. Walaupun dia datang dengan bilangan yang ramai, bilangannya hampir 30,000 tentera. Dan tentera dia ni pula datang bukan datang biasa-biasa, semuanya naik gajah. Gajah besar kan. Kan ada satu lagu gajah badan besar kan. Gajah ni badan dah besar, dia kuat,
dan mereka ni datang daripada Yaman naik gajah. Sampai sahaja berhampiran dengan Mekah, Allah telah bantu dengan tenteranya seramai 20,000 ni, tentera-tentera dia ni datang sampai sahaja Allah bantuan Allah hantar satu tentera. Kalau Abrahah tadi naik gajah, Allah tak hantar gajah. Allah hantar burung je. Macam mana burung nak lawan dengan gajah? Burung ni nama dia burung ababil. Kita pun selalu dengar kan dalam satu ayat surah Fil. Fil tu maksudnya gajah. Sebab itu pernah berlaku pada zaman Nabi. Orang kafir ni dia ejek-ejek Nabi kita. Dia kata, Muhammad, alah kau buat ayat Quran ni kau baca. Sebab dia orang kata ayat Quran ni Nabi yang buat. Nabi yang ada-adakan. Jadi mereka kata kami pun boleh buat juga satu surah. Lalu Nabi kata Nabi kata okey, kalau boleh buatlah. Lalu mereka pun buat satu surah. Tapi surah mereka tu tak boleh menandingi ayat Al-Quran. Contoh, mereka buatlah gajah itu besar, gajah itu ada belalai. Dia cerita pasal gajah je. Lalu gagallah usaha orang kafir nak menandingi ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita dalam surah Al-Fil ni tak banyak, ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil. Tayran ababil bermaksud burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dilepaskan, dihantarkan burung ni dengan batu, bihijar, dengan batu, min sijil, daripada neraka. Burung ababil ni dia bawa batu dengan kaki dia terbang pergi dekat gajah, dia lepaskan batu itu satu persatu ke atas tentera gajah ni, tentera Fil ni. Faja'alahum, Allah kata faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka tu tentera-tentera bergajah ni seperti mana ulat yang dimakan batu. Dimakan ulat yang dimakan batu. Daun yang dimakan ulat. Jadilah mereka seperti mana daun-daun yang dimakan ulat. Maknanya tinggal angka je. Bila Raja Abraha melihat tentera-tentera dia mati bergelimpang, termasuk dengan gajah-gajah ni, tak sempat pun nak pergi ke Mekah nak runtuhkan Kaabah. Raja Abraha ni pun takut dan dia lari. Bila dia lari, dia tak boleh pergi ke mana. Allah takdirkan juga Raja Abraha ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Inilah maknanya kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak baik, Allah tidak akan tolong kita. Tapi kalau kita buat perkara yang baik, insya-Allah Allah akan tolong. Okey. Kita teruskan ya. Itu peristiwa kelahiran Nabi. Ini peristiwa semasa Nabi lahir. Sebab itulah Nabi, kita belajar sebelum ni, Nabi lahir pada tahun gajah. Sebab pada tahun Raja Abraha nak datang serang Kaabah, pada tahun tersebutlah Nabi kita dilahirkan. Sebab itu dinamakan tahun gajah. Sebab sempena peristiwa tentera-tentera bergajah daripada Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang Kaabah. Okey, kita akan teruskan dengan tajuk semasa Nabi nak lahir. Mak Nabi dah mengandung, dah sampai masa nak lahirkan Nabi. Aminah melahirkan Nabi di rumah datuknya, di rumah datuk Nabi Abdul Muttalib, di sebuah kampung, nama kampung Bani Hashim. Kampung Bani Hashim. Mak Nabi lahirkan Nabi di rumah datuk Nabi di kampung Bani Hashim.
Semasa mak Nabi melahirkan Nabi, nak lahirkan Nabi tu, keadaan dalam rumah rumah datuk Nabi tu hanya ada lampu saja. Maknanya dalam keadaan gelap, cahaya pelita saja. Kan waktu subuh, Nabi lahirkan waktu subuh ni macam malam juga gelap. Rumah Abdul Muttalib hanya ada cahaya pelita je, Tetapi keadaan rumah Nabi, rumah datuk Nabi yang hanya diterangi cahaya pelita tu, dalam keadaan gelap menjadi terang. Dalam keadaan rumah tu menjadi terang benderang macam siang. Macam seolah-olahnya dah pukul 10 pagi, dah pukul 11 pagi. Sedangkan pada ketika itu masih waktu subuh, waktu gelap lagi, waktu pukul 5 lebih ke pukul 6 gitu. Mana gelap macam malam. Tetapi waktu Nabi nak lahir sahaja, rumah datuk Nabi ni terang benderang seperti siang hari. Itu perkara yang pertama semasa Nabi lahir. Perkara yang kedua, mak Nabi lahirkan Nabi, dia tak rasa kesakitan yang sangat berat. Selalu orang nak lahirkan ni dia akan rasa sakit sangat. Siapa yang pernah melahirkan dia tahulah, mak awak lahirkan awak, Ustazah pun pernah lahirkan anak, Ustazah lahirkan anak pun, maknanya kesakitan dia tu sangat-sangat orang kata berat. Maknanya tapi mak Nabi lahirkan Nabi, dia tak rasa sakit yang berat. Sakitnya biasa-biasa je. Maknanya Allah bagi dekat mak Nabi, lahirkan Nabi tidak merasai penderitaan yang berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi lahir. Waktu Nabi lahir, Nabi dalam keadaan meniarap. Mana muka Nabi ke bawah. Dalam keadaan meniarap. Selalu orang lahir dalam keadaan, orang kata dongak. Tapi Nabi dalam keadaan meniarap. Seolah-olah macam bersujud. Kemudian, badan Nabi bersih. Sedangkan bila baby nak lahir, badan dia akan ada darah-darah sikit. Tapi Nabi tak. Lahir badan dia bersih. Seolah-olah telah dibersihkan. Tadi meniarap, badannya bersih. Seterusnya, tali pusat. Baby selalu lahir, dia akan ada tali pusat. Bidan ataupun doktor akan potong tali pusat tu. Tapi Nabi, bila Nabi lahir je, tali pusat Nabi telah dipotong siap-siap. Mana bidan yang menyambut kelahiran Nabi nama Asy-Syifa, tak payah potong dah. Nabi dah tali pusatnya telah dipotong siap-siap. Seterusnya, Nabi telah dikhatankan. Disunatkan lah. Selalunya budak lelaki akan bersunat bila dah besar ataupun dah lahir. Tapi Nabi lahir dalam keadaan Nabi dah siap-siap dikhatankan. Tak payah mak Nabi nak pergi cari orang untuk khatan, bersunat. Bersunat. Orang Melayu kata bersunat, dikhitankan. Tak payah khitan dah khitan siap-siap dah. Okey. Nabi lahir bila disambut oleh bidan, mata Nabi tu bercelak. Bercelak ni maknanya ada warna hitam bawah mata tu, cantik. Mata bercelak ni maksudnya mata yang cantik. Nabi ni dia memang suka pakai celak, tapi lahir ni memang Nabi dah ada celak siap-siap dan maksudnya mata Nabi tu cantik sangat dan bersinar. Cantik, bercelak dan bersinar. Bersinar ni namanya nampak berseri-seri, nampak comel sangat. Dan orang kata memandang ke langit. Bila dia ambil dipegangnya Nabi tu mata dia bercelak, bersinar dan memandang ke langit. Boleh sampai setakat tu? Ada yang tak jelas ke? Ustazah laju sangat ke? Boleh? Amira Aisyah, boleh Amira? Boleh. Okey, Nabi lahir di rumah siapa tadi Ustazah cerita Amira? Amira Aisyah, Nabi lahir di rumah siapa? Rumah ayah dia ke rumah datuk dia? Datuk. Rumah datuk. Okey. Izara Khairin.
Okey. Nabi waktu lahir keadaan gelap. Apa yang berlaku selepas Nabi lahir? Keadaan gelap tu menjadi apa? Izara Khairin, dalam keadaan gelap tu itu bukan menjadi apa? Yang gelap tu. Makin gelap ke? Makin terang. Terang macam hari Siang. hari malam ke hari siang? Siang. Terang seperti hari siang. Okey, Qayyim. Nabi lahir menyarap ke mendongak? Bengkok. Qayyim, Muhammad Qayyim. Nabi lahir dalam keadaan apa? Mani apa? Yara. Menyelentang ke menyarak? Menyarak. Okey. Hana Safia. Hana Safia. Tak ada Hana Safia. Mic rosak ke? Nur Sufia binti Sufia. Okey. Mata Nabi dalam keadaan macam mana? Saya sebut tadi mata Nabi apa? Gelap ke, bercelak ke? Bercelak. Bergelap ke, bercelak? Bercelak. Bercelak dan bersinar. Nabi memandang ke arah mana? Langit ke bumbung? Langit. Langit. Bagus. Itu yang kita belajar. Mana Nabi lahir dalam keadaan menyarap, Nabi telah dikhitankan, tali pusat telah dipotong, mata bercelak, bersinar, mandang ke langit. Itu keadaan Nabi semasa Nabi dilahirkan. Seterusnya, apa yang berlaku di sekitar Nabi? Itu yang berlaku di dalam rumah Datuk Nabi. Ini berlaku di luar daripada rumah Datuk Nabi. Yang pertama, Istana Maharaja Parsi. Maharaja Parsi ni raja yang besar. Dia buat istana besar. Raja Kisra nama dia. Raja Kisra ni dia ada istana. Istana dia besar dan banyak tiang-tiang. Tapi bila Nabi lahir, istana Raja Kisra ni bergoncang tiang dia. Rumah dia, istana dia tu bergegar. Seolah-olah berlaku gempa bumi. Sedangkan Nabi lahir kat Mekah. Dia duduk di Parsi. Parsi ni jauh beribu-ribu batu. Macam benda berlaku dekat Amerika, kita dekat Malaysia terasa. Macam itulah keadaan dia. Bila Nabi lahir je, istana Raja Parsi ni, Raja Kisra ni bergoncang. Goncang ni maksudnya bergoyang-goyang. Kemudian dia ada pintu gerbang. Pintu gerbang ni macam lingkungan. 14 lingkungan gerbang istana dia runtuh. Dah lah bergoncang. Runtuh pula dia punya pintu lingkungan gerbang dia. Pintu gerbang dia tu runtuh. Yang ketiga, di sekitar Parsi ada beberapa buah gereja tiba-tiba je runtuh dan mendak ke bumi. Dah lah runtuh, lepas tu mendak masuk dalam tanah. Itu peristiwa pelik yang berlaku di luar. Istana bergoncang, pintu gerbang tumbang, gereja runtuh, dah runtuh, mendak pula ke bumi. Lagi apa yang berlaku? Kaabah pula, itu yang dekat tempat Nabi. Kaabah pula tiba-tiba berhala yang ada di sekeliling Kaabah, Kaabah di sekeliling Kaabah tu ada lebih kurang 360 lebih, banyak. Tetapi berhala yang ada tu tiba-tiba tumbang. Tak ada orang tolak, tiba-tiba tumbang. Berhala yang ada di Kaabah tiba-tiba tumbang. Kemudian ada satu agama, nama dia agama Majusi. Mereka ni, orang Majusi ni macam saya cerita sebelum ni, mereka ni menyembah api.
api yang mereka sembah ni beribu-ribu tahun tak pernah padam. Hujan lebat macam mana pun api mereka tak, yang mereka nyala untuk sebagai apa kata sembahan. Sebab mereka kata oh api ini adalah Tuhan kami. Jadi kami sembah api ini sebagai Tuhan. Tiba-tiba bila Nabi lahir sahaja, api yang mereka sembah padam tiba-tiba. Itu maknanya kehebatan kelahiran Nabi. Pintu gerbang lah, rosak lah kan, tumbang lah, runtuh. Ya, bila Nabi lahir. Itu. Sekian. Terima kasih. Boleh. Siapa nak sebut perkara yang yang pelik berlaku semasa Nabi lahir? Siapa yang lagi tak? Izara Khairin. Apa yang berlaku lagi, Izara? Yang berlaku yang saya cerita, Izara. Apa? Istana Raja siapa yang bergoncang? Istana Raja tak tahu. Istana Raja Parsi ke Raja Rom? Istana Raja Parsi. Istana Raja apa? Parsi. Parsi ke Rom? Saya sebut tadi. Bukan jawab. Tak tahu. Siapa yang tahu? Istana Raja apa? Saya sebut tadi. Parsi. Ya, Istana Raja Parsi. Berapa lingkungan? Okey, siapa? Jangan. Berapa lingkungan pintu gerbang yang telah tumbang tu? 14. Siapa yang saya tak sebut nama langsung? Putera Raisya Yasmin. Berapa? 10, 12 ke 14? Ustazah ditidur. Berapa? Tidur. Okey. Siapa yang tak tidur nak jawab? 10, 12 ke 14? 14. Okey. 14. Okey. Kita berhenti dulu Okey, bagus. Kita berhenti dulu, nanti kita sambung minggu depan dengan tajuk yang berikutnya ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, sebelum tu buka kamera, Saza nak ambil gambar. Buka je. Pakai tudung Melaka kan. Ada yang baru nak masuk. Nampak kakak? Okay dah Dah? Dah buka dah? Okay. Siapa yang nak ambil gambar boleh ambil gambar, nanti boleh share kat Ustazah Asma Okay, kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye semua orang.